كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء ليس كل الناس أهل للعلاء كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه كن بهذا العصر من أعلامه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد يمتطي العز بعزم من حديد كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita pada pagi ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Dan juga sudah berada di hadapan laptop, smartphone, TV ya masing-masing untuk dengan kitab, dengan kitabnya ataupun dengan buku catatan untuk kita mencatat sambungan pengajian kita pada pagi ini. Okey, siapa bersama dengan kita pada pagi ini? Admin mungkin boleh keluarkan salam yang diberikan oleh teman-teman kita. Pertama sekali di sini kita ada Liza. Liza first sekali masuk tadi, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustazah dan admin MKS. Waalaikumsalam warahmatullahi. Liza, terima kasih bersama dengan kami pada pagi ini. Dan kita juga ada Kak Aisyah Taha kita. Assalamualaikum Ustazah dan jemaah sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih juga kepada Kak Aisyah. Alhamdulillah, thank you so much admin for this FB live. Alhamdulillah, terima kasih kepada admin kita ya di belakang tabir. Kita ada Kak Sum. Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman semua. Semoga dirahmati Allah. Amin. Mudah-mudahan ya Kak Som. Kak Zah juga ada dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah bertemu lagi pada pagi ini. Alhamdulillah. Kita ada Kak Siti. Kak Siti, Assalamualaikum Ustazah. Ada Kak Nur juga. Waalaikumsalam. Ustazah di RSS, admin dan teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada Kak Johara, Cik Salima, ada Nur ya. Dan semualah yang berada di sini dengan kita. Ustazah muka surat berapa ya? Pergi Jeddah tak bawa buku. Okey. Nanti dulu Cik Salimah, Ustazah belum tanya lagi muka surat yang keberapa. Oh, Kak Mas ada yang kita pagi ni. Mudah-mudahan sihat ya Kak Mas. Salam Dr. Cak untuk Dr. Ya Cak. Tak habis Kak Mas ni dengan Cak dia. Mudah-mudahan Kak Mas dah sihat ya daripada demam ya. Kak saya hari tu katanya kurang sihat, demam. Okey, baik muslimah yang saya kasihi semuanya, sebagaimana biasanya kita nak tahu kita berada di muka surat yang keberapa, di poin yang keberapa. Mungkin boleh letakkan di ruangan komen, nanti admin kita akan keluarkan jawapan yang diberikan oleh muslimah-muslimah semuanya. Dah buka belum bukunya? Harapnya sudah ya, buka buku masing-masing. Okey. Sila letakkan di ruangan komen. Okey. Tadi kita ada Aliza ya, Aliza. Muka surat 196.41. Okey. Poin 41. Kak Som juga poin 41, muka surat 196. Oh, Kak Noh dia tak bawa buku ya. Kak Noh, kau hafiz ya Kak Noh? Okey, tak apa. Tak apa Kak Noh. Page 196 number 41, maksiat menyebabkan pelbagai makhluk berani mengganggu pelakunya. Kak Zah, muka surat 196, poin 41 Ustazah. Okey, sama topiknya. Maknanya muka surat berbeza ya. Okey, dengan saya. Kalau saya muka surat 205 point 14, maknanya majority saya rasa dah mula topik baru 196 41 point 41 ya. Point 141 ke point 41, minta maaf lah ya. Okey, point 41 muka surat 196. Baik, kita lihat ya slide kita pada pagi ini terlebih dahulu. Mana je. Okey, baik. Kita akan membincangkan poin 41 bertajuk maksiat menyebabkan gangguan dari pelbagai makhluk. Maksiat menyebabkan gangguan daripada Allahu Akbar. Maksiat menyebabkan gangguan dari pelbagai makhluk. Kita berada di halaman 205. Okey, admin boleh tutup, boleh keluarkan footer di bawah tu. Jadi
dia tak ganggu slide saya. Sebab nanti ada, terima kasih, nanti ada ayat Al-Quran ni tertutup. Okey, baik. Kita ada poin 41 di sini, maksiat menyebabkan gangguan dari pelbagai makhluk. Kita berada di halaman 205. Namun tadi teman-teman kita ada menyebutkan bahawa muka surat berbeza. Okay, ada di muka surat 196 majoritinya. Bermakna di sini kita ada dua muka surat ya Muslimah, iaitu siapa yang cetakannya sama sebagaimana saya, kita berada di muka surat 205. Kalau sekiranya sama cetakannya yang terbaru, kita berada di muka surat 196. Namun yang penting, sila cari poin kita yang ke-41 bertajuk maksiat menyebabkan gangguan dari pelbagai makhluk. Okey? Maksiat menyebabkan gangguan dari pelbagai makhluk. Kita akan mulakan perbincangan dari perenggan yang pertama di muka surat 196 atau muka surat 205. Yang mana kebiasaannya Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah ketika dia memulakan perbincangannya, dia akan sebutkan kesan yang berlaku jika seseorang dia melakukan kemaksiatan dalam kehidupannya. Baik, di perenggan kita yang pertama, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan, kata, kesan maksiat, di antara dampak ataupun di antara kesan maksiat adalah pelbagai makhluk berani mengganggu pelakunya. Pelbagai makhluk ni kita kata bukan hanya di kalangan kategorinya manusia, tetapi jin, syaitan, binatang, haiwan dan pelbagai macam lagi lah yang ada di persekitaran kita. Jadi kesan daripada kemaksiatan dilakukan oleh seseorang ialah kita akan dapati pelbagai makhluk. Maknanya banyaklah pelbagai jenis makhluk ini akan berani mengganggu si pelaku maksiat itu tadi, yang mana sebelumnya, maknanya sebelum dia melakukan kemaksiatan tersebut, makhluk-makhluk ini tidak berani untuk mengganggunya ataupun melakukan gangguan ke atas dirinya. Jadi kenapa gangguan itu berlaku? Ialah kerana kemaksiatan yang dia lakukan. Okey, ini antara penyebab lah. Saya tak kata bila ada orang ganggu kita kita buat maksiat, bukan begitu. Kan? Tetapi ini antara sebabnya. Kerana kita juga tidak nafikan ada orang mereka ini tidak melakukan kemaksiatan, tetapi ada saja orang yang ganggu kita. Itu biasalah dalam kehidupan. Orang ganggu kita, tak boleh lihat kita senang, tak boleh lihat kita happy sedikit. Ada je orang yang akan mengganggu kita. Itu biasa dalam hidup. Cuma di sini ialah antara cara untuk kita mengelakkan gangguan itu berlaku kepada kita ialah meninggalkan kemaksiatan. Kerana antara sebab gangguan tersebut berlaku kepada diri seseorang apabila mereka ini ataupun diri kita terjebak ataupun kita dah terlampau selesa melakukan kemaksiatan dalam kehidupan. Okey, baik. Seterusnya kita lihat di sini. Dikatakan kepada kita syaitan pun berani terhadapnya. Jadi kita tak lihat kepada makhluk-makhluk yang lain terlebih dahulu. Di sini kita lihat kepada musuh kita yang utama iaitu syaitan. Syaitan ini adalah musuh manusia yang paling utama, yang paling besar. Okey, syaitan adalah musuh manusia yang paling utama, yang paling besar yang ada di persekitaran kita. Jadi antara cara syaitan ini mudah untuk ganggu kita, mudah untuk masuk. Syaitan ini mudah untuk memasukkan kita ke dalam perangkapnya apabila kita ini manusia melakukan kemungkaran. Kita sebagai manusia melakukan dosa dan maksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Asalnya syaitan ni dia tak berani untuk ganggu kita. Iblis ni ketuanya lain, iblis, syaitan, jin semua kan, mereka ni tak berani untuk ganggu kita manusia. Tetapi antara sebab mengapa keberanian itu ada pada mereka ialah kerana kita melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan dalam kehidupan. Jadi di sini Imam Ibn Al-Qayyim pun mengatakan apabila syaitan itu mengganggu kita, bagaimana mereka ini akan berani untuk menyesatkan kita ni umat manusia. Okey, kita ni akan berada dalam keadaan yang mudah untuk sesat.
Sesat ni kita sebutkan lebih-lebih pada akidah kita, pada keimanan yang ada dalam diri kita. Ataupun di sini dikatakan menimbulkan rasa was-was. Kan? Menimbulkan rasa was-was maksudnya syaitan ini mudah untuk membisikkan perkara-perkara yang sebenarnya meragukan diri kita. Dia memberikan keraguan, dia memberikan sesuatu was-was, padahal isu itu dia tak ada benda pun, tak ada perkara pun. Tapi kerana kita ni dah melakukan kemaksiatan dan syaitan itu dekat dengan kita, menyebabkan dia mudah untuk meletakkan rasa was-was, rasa keraguan, terutamanya pada hukum hakam Allah, kan, pada orang lain. Ini semua kelonggaran lah yang ada pada diri dia bila kita ini dah terjebak dalam kemaksiatan. Kemudian dia juga akan menakut-nakutkan kita lah tentang hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala juga. Kan kita jangan buat benda ni, nanti kalau kau buat benda ni rugi, susah hidup kau. Ni dia takut-takutkan kita. Kita pun jadi rasa takut. Contoh kan, tak payah sedekah-sedekah ni semua. Kalau kau sedekah nanti duit kau penat-penat kau dapat kan, habis semua. Dah kerja penat-penat, belanjalah untuk diri sendiri. Kenapa mesti nak bagi dekat mak ayah? Kenapa nak tolong adik-beradik? Kenapa nak tolong orang lain? Dah kau kerja keras, nanti kau miskin kerana tolong orang lain. Ini ketakutan yang sengaja dibuat-buat oleh syaitan, diletakkan dalam diri kita. Kita pun pada masa itu, betul juga nanti buat apa aku nak tolong orang lain, penat-penat aku kerja, aku patut kena enjoy dengan rezeki yang aku ada. Kenapa mesti tolong mak bapak aku, kena tolong adik-beradik? Ini juga yang akan buat kita terus tidak melakukan kebaikan. Kerana ketakutan ataupun dia itu meletakkan rasa takut pada diri kita, bila kita bantu orang lain akan menyebabkan kita susah. Kita terbeban. Yang akhirnya kita pun tak ada duit. Jatuh miskinlah kita ni. Kerana sikap kita yang berbuat baik kepada orang lain. Tapi asalnya kenapa syaitan itu dia berani untuk meletakkan rasa ketakutan ini ataupun menakut-nakutkan kita? Ialah kerana kita dah buka pintu kepada syaitan tersebut untuk memberi ruang kepada dia membisikkan, menggoda, meletakkan rasa was-was itu tadi dalam diri kita. Okey, seterusnya di sini Imam Ibnul Qayyim kata apa? Dia akan buat kita sedih. Syaitan ini dia akan meletakkan rasa sedih pada diri kita. Okey, dia akan buat kita rasa sedih. Yang mana saya kata ginilah ya muslimah, antara pintu syaitan ini boleh ganggu kita ataupun kita mendapat gangguan syaitan tu tadi kan, bila kita terlampau sedih dengan kehidupan kita. Bukan saya kata tak boleh sedih, bukan begitu. Ya, tapi kita ni perlu mengawal rasa kesedihan yang ada dalam diri kita. Jangan terlampau-lampau. Ada banyak perkara yang terlampau-lampau ini syaitan suka. Terlampau sedih, terlampau takut, terlampau happy. Terlampau happy ni maksudnya terlampau happy sampai tak ingat dunia, sampai tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sampai menjerit-jerit. Ni syaitan suka benda-benda begini. Okay, kita terlampau excited sampai kita lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lupa untuk mengucapkan subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Syaitan suka kepada perkara-perkara yang melampau-lampau dalam kehidupan kita. Jadi, kalau kita terlampau sedih, di sini syaitan akan mula datang kepada kita dan memberikan satu gambaran yang lagi menyedihkan untuk diri kita. Sebab tu ia perlu dikawal. Jangan buka ruang-ruang ini sehingga gangguan itu datang kepada diri kita. Dan antaranya ialah bila kita ni melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan yang kita lakukan akan menyebabkan kita ni jadi rasa sedih. Okay, bila kita ada rasa sedih dengan kemaksiatan yang kita buat, dia sedih ni bukan kerana kita ni menyesal tau di atas kemaksiatan itu. Tapi sedih mungkin kerana kita dah buat satu kemungkaran, namun kemungkaran itu tidak menyebabkan kita achieve ataupun kita mendapat apa yang kita inginkan dengan kemungkaran tersebut. Mungkin, saya bagi contoh begini ya muslimah, mungkin kita khianati teman kita. Ini perkara yang mungkar.
dengan harapan bila kita mengkhianati teman kita tersebut, kita akan dapat apa yang dia ada dalam kehidupan dia. Tetapi sayangnya dengan pengkhianatan yang kita lakukan, kita masih lagi tidak memperoleh apa yang kita inginkan daripada teman itu. Inilah yang menyebabkan kesedihan tersebut ada pada diri kita. Yang kita kata, kenapa aku dah buat gini pun masih lagi tak dapat apa yang aku nak. Geramnya, sakit hati mula dengki ni. Dalam hati kita mula ada rasa geram, sakit hati dan ia tak terkawal. Di sinilah syaitan dia akan datang dan memberikan kesedihan yang bertambah-tambah lagi dalam diri kita sehingga kita dapat terima apa yang dia bisikkan. Maksudnya dia akan berikan kita dengan ideas untuk kita lebih buat perkara yang jahat. Kerana kesedihan yang kita ada itu tadi, kita tak dapat apa yang kita inginkan, syaitan mula memberikan pelbagai macam rancangan, pelbagai macam idea sehingga kita pun akan pergi kepada next step. Okay, langkah yang seterusnya untuk buat apa yang syaitan bisikkan itu tadi. Ini maksudnya dia buat kita rasa sedih dan akhirnya dengan kesedihan tersebut, kita mampu untuk ikut apa yang dia berikan idea itu agar kita buat perkara yang lebih dahsyat daripada hal itu. Okey, baik. Seterusnya, yang ke berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima di sini. Membuatnya sedih serta menjadikannya lupa terhadap perkara-perkara penting. Kemudian syaitan berani menghasutnya untuk mendurhakai Allah dengan sungguh-sungguh. Ni syaitan ni dia beranilah untuk buat kita ni menderhaka kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Maknanya kita ni bila dah melakukan kemaksiatan, kita akan jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jiwa kita, raga kita, pemikiran, zikir pun dah tak ada kan, kerana kita dah seronok dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Dalam keadaan yang sedemikian, syaitan ini dia akan mengambil peluang untuk terus-terusan menggoda, menghasut agar kita lebih jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So dalam keadaan-keadaan yang begini, dia lebih berani untuk mendekati kita, dia lebih berani untuk berikan kepada kita dengan rancangan ataupun idea-idea yang lebih jahat. Kalau dulu dia cuma bagi idea sikit-sikit saja, kan? Tapi sekarang ini bila kita dah buat perkara kemaksiatan, dia akan lebih berani untuk berikan idea yang lebih jahat agar kita pun lebih berani untuk mengorak langkah kepada step ataupun kepada rancangan yang berikutnya yang lebih jahat lagi. Jadi syaitan ini dia akan sungguh-sungguh buat supaya kita ini menjadi hamba Allah yang jauh, lebih jauh, bahkan terlampau jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita tak nampak di mana jalan pulang. Okey, tak nampak jalan yang lurus. Kita tak nampak supaya kita ni kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana asalnya ialah kemaksiatan yang dah kita mulakan yang akhirnya dia ni akan bantu kita untuk jadi seorang manusia yang lebih jauh, lebih jahat, lebih melakukan perkara yang mungkar agar kita ini terpesong daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara ini semua ya nampak suara tak boleh. Sekejap ya, okey. Dan perkara ini semua kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan kepada kita. Di dalam kitab kita dia tak senyatakan dengan dalil. Jadi di sini saya nak bawakan dengan satu dalil yang mana kita boleh lihat bagaimana syaitan ini dia memiliki satu ambition ataupun satu cita-cita yang begitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyesatkan manusia, untuk memberikan manusia ini dengan satu ruang agar mereka jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita merujuk dalam surah lain ni, iaitu dalam surah, bukan surah lain, dalam surah. Sebab saya belum sebut lagi apa-apa surah di sini. Nampak ayat boleh terbalik dah. Dalam surah Al-Hijr. Dalam surah Al-Hijr, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita pada ayat yang ke-39 hingga ayat yang ke-42 bagaimana syaitan ini dia bersumpah, dia berjanji di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyesatkan umat manusia agar mereka ini jauh dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala, agar mereka lebih melakukan kemaksiatan dan ingkar terhadap setiap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala
perintahkan kepada diri mereka. Jadi di sini iblis ada bersumpah di hadapan Allah. Iblis kata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika iblis ini sendiri mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan dia daripada syurga. Dan di sini dia berdendam dengan Nabi Adam alaihi salam. Kerana apa? Saya yakin ramai di kalangan muslimah yang bersama dengan saya pada pagi ini tahu tentang kisahnya, iaitu iblis dia ingkar terhadap perintah Allah untuk tunduk hormat kepada Nabi Adam alaihi salam. Dan pada masa itu dia rasa sombong di hadapan Allah. Yang dia kata apa? Kenapa dia mesti tunduk hormat kepada Nabi Adam alaihi salam? Ini persoalannya yang dia utarakan di hadapan Allah. Kenapa dia mesti tunduk hormat di hadapan Nabi Adam alaihi salam? Kerana bagi dia, dia lebih hebat daripada Nabi Adam. Kan? Dia kata kepada Allah, engkau ciptakan aku daripada api, sedangkan kau ciptakan dia daripada tanah. Kenapa aku mesti tunduk sujud kepada dia? Sebab aku lebih hebat daripada dia. Kerana keingkaran, kesombongan yang ada pada iblis. Ini ya muslimah, kita kata merupakan kemaksiatan. Bila kita pertama, kita ingkar pada perintah Allah, itu sudah maksiat. Contoh, kalau Allah suruh kita, bukan kalau, dia memang betul-betul. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita solat 5 waktu. Kita ingkar, kita tak nak buat. Ini kemaksiatan. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita tutup aurat, tapi kita ingkar, kita tak nak buat. Okey. Ini untuk yang boleh buat lah ya. Kalau yang memang kita dah pernah bincangkan lah ya dalam fatwa tak apa. Tapi yang penting, kalau kita ni memang boleh melakukan perintah untuk bertudung, untuk tutup aurat kita, tidak ada apa-apa halangan, tidak ada apa-apa keperluan kan di situ. Kenapa kita tidak mahu lakukan? Kita ingkar. Kan? Kita ingkar. Maka di sini kita melakukan kemaksiatan. Okey, dan kita kalau dalam Al-Quran kita baca, dalam hadis Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW perintahkan kepada kita supaya berbakti kepada kedua ibu ayah kita. Tapi kita ingkar. Kita tidak mahu lakukan ia. Kan? Kita kata, tak payahlah buang masa saya semua nak pergi jenguk mak ayah, buang masa semua bukannya perlu pun, bukannya mereka sakit pun. Kita tak nak buat perkara-perkara sedemikian. Tidak mahu berbakti. Ini adalah perkara maksiat. Jadi itu merupakan keingkaran yang dilakukan oleh manusia. Yang mana syaitan, kita mula daripada iblis. Iblis ini, dia menunjukkan kepada kita, pertama sekali makhluk Allah, bagaimana keingkaran itu berlaku. Dengan tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan setakat iblis ini tidak mahu ikut apa yang Allah perintah, bahkan dia sombong. Okey? Boleh berikan saya feedback? Streaming okey ke tidak? Sebab saya dapat mesej ya, kata lost. Okey, muslimah semuanya masih dapat dengar? Boleh letakkan di ruangan komen. Okey, Cik Azfar kata okey. Sengkang okey. Video okey. Video okey. Suara saya okey. Semua clear. Okey, terima kasih. Kenapa dapat mesej kata lost ni? Sekejap ya. Hilang idea saya. Dengan tak berapa sihat ni je.
Okey, suara okey. iPad terputus-putus. Oh, okey je Phone okey, iPad terputus-putus. Tadi lost sekejap. Okey. Sekarang? Sekarang macam mana? Sekarang okey kan? Clear. Harapnya okey ya? Okey, okey. Baik. Still okey, Alhamdulillah. Suara semua okey ya? Dia tak ada suara lain, suara pergi hujung, video ke hujung, slide ke hujung, tak ada ya? Semua tetap di sini. All okey, saya tak lost dan tak ada putus-putus. Okey, baik. Terima kasih ya muslimah semuanya atas feedback yang diberikan. Okey, clear. Okey, Sengkang clear. Dia punya Sengkang clear. Woodlands clear. Marsiling clear. Okey, Choa Chu Kang clear. Ada lagi? Hougang ada? Hougang. Okey, Hougang clear. Tadi Kak Mas kata clear. Okey, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih kepada semua. Kalau ada apa-apa yang berlaku, cepat-cepat beritahu ya kepada kita. Jadi saya dapat betulkan ataupun kita dapat dapat clearkan apa yang tak clear. Okey, tadi saya cerita tentang apa? Saya dah lupa. Dah saya cakap pasal apa tadi? Common pun clear. Alhamdulillah. Okey, semua clear. Okey. Tadi saya cakap apa? Bismillah. Okey, kita ada 2 perkara tadi yang dilakukan oleh iblis. Pertama, kemaksiatan. Kenapa kita kata dia melakukan kemaksiatan? Kerana dia mengingkari perintah Allah. Okey. Kedua, ialah kerana pertama tadi dah ingkar kan, dah tinggalkan perintah Allah. Tak nak lakukan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Okey, ini kemaksiatan. Kemaksiatan itu diikuti dengan satu lagi kemaksiatan, iaitu kesombongan. Okey, so 2 perkara. Ingkar dan sombong. Kita ni sebagai hamba Allah, makhluk Allah. Bila kita ingkar terhadap perintah Allah, kemudian kita pun sombong terhadap keingkaran yang kita lakukan. Kedua-dua ini adalah kemaksiatan. Dosa. Ya, dosa yang dilakukan. Jadi di sini, kita lihat. Iblis, bila dia dah buat dosa, kerana mengingkari perintah Allah itu tadi. Kemudian dia sombong di hadapan Allah. Dan dia tak terima kenapa Allah Subhanahu Wa Taala suruh dia tunduk hormat kepada Nabi Adam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala hukum dia. Jadi apa janji dia kepada Allah? Jangan pernah kita lupa terhadap ataupun pada sumpah yang dipatri oleh iblis ini sejak dulu lagi, dan Allah dah bilang kita, maknanya Allah dah beritahu kepada kita apa yang disumpahkan dia ni oleh si iblis ini. Dia kata gini kepada Allah, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi. Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahawa aku sesat. Ni sombong ni namanya kan. Okey, Allah kata iblis ini sesat. Sebab dia tidak mahu mengikuti perintah Allah dan dia sombong di hadapan Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan dia daripada syurga. Yang Allah kata fakhruj minha. Keluarlah engkau daripada syurga aku ini. Okey, dalam keadaan yang terhina. Kerana apa? Orang yang sombong dia tak berhak untuk duduk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis kata kepada Allah, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat. Kita akan nampak perbuatan maksiat adalah perbuatan yang indah, perbuatan yang baik. Iblis, dia janji kepada Allah, dia akan buat kita ni manusia ataupun anak cucu Nabi Adam ni melihat semua perbuatan maksiat sebagai perkara-perkara yang indah. Dia akan indahkan perbuatan maksiat itu. Sedangkan perbuatan maksiat adalah perbuatan yang akan memasukkan kita ke dalam api neraka. Tapi dia ada satu misi yang mana semua manusia di atas muka bumi ini yang dia dapat goda, dia dapat hasut itu tadi, akan memandang indah terhadap semua kemaksiatan yang ada. Bukan itu sahaja. Dia kata kepada Allah, wala uwiyannahum ajma'in.
dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Sebab itu kadang-kadang kenapa kita boleh stay dengan satu maksiat? Kenapa kita bersungguh-sungguh melakukan satu kemaksiatan? Kerana syaitan sudah meletakkan ia sebagai sesuatu yang indah di hadapan mata kita. Yang menyebabkan kita tak boleh fikir dah ini merupakan perkara dosa yang akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Janji iblis di hadapan Allah. Tapi Allah kata apa kepada iblis? Allah kata gini kepada dia. Maaf, bukan Allah. Dia sambung lagi janji dia ini. Dia kata kepada Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali, okey, betul, aku boleh menyesatkan, aku boleh memberikan keindahan kepada umat manusia ini pada hal-hal maksiat, tapi ada pengecualian. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Iaitu kita ni yang ikhlas melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana begini muslimah, orang yang dia benar-benar ikhlas melakukan ketaatan kepada Allah, dia akan berusaha meninggalkan kemaksiatan. Orang yang ikhlas melakukan ketaatan, dia tak riak, dia tak menunjuk-nunjuk. Okey, ini semua maksiat ya. Dia tak sombong. Dia tak melakukan ketaatan itu kerana dengan sambil lewa. Jadi orang yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, iblis dia tak boleh ganggu. Sebab itu penting keikhlasan dalam hati kita. Ketika kita beramal soleh, ketika kita melakukan amal ketaatan, kalau kita benar-benar ikhlas kerana Allah, iblis kata di sini, orang yang betul-betul ikhlas kerana engkau ya Allah, mereka ini aku berikan pengecualian, aku tak boleh ganggu mereka. Dan Allah kata apa? Qala hadza siratun alayya mustaqim. Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus. Kewajipan aku untuk menjaga jalan aku yang lurus. Maknanya Allah kata kepada iblis, okey, kau nak ganggu hamba Allah, hamba-hamba aku dipersilakan. Sebab jalan yang lurus ini jalan aku. Aku yang berhak untuk jaga, bukan engkau. Engkau siapa nak jaga? Ini saya kata Allah macam itulah kepada dia. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Dan Allah ingatkan kepada iblis, Allah kata kepada iblis, sesungguhnya hamba-hamba aku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka. Maknanya engkau iblis, engkau tak boleh untuk kawal hamba aku. Okey, illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, iaitu orang-orang yang sesat. Maknanya begini muslimah, dalam kehidupan kita, jika kita berusaha untuk ikhlas pada setiap amal ketaatan yang kita lakukan, kita berusaha untuk menjadi seorang muslimah yang salihah, yang sentiasa berada di atas jalan ketaatan. Allah kata kepada iblis, orang yang begini engkau tak boleh untuk kuasai mereka. Orang yang begini engkau tak boleh untuk keluarkan mereka daripada jalan aku yang lurus. Kau tak boleh untuk kuasai mereka. Melainkan hamba aku yang ikut engkau. Hamba aku yang betul-betul ikut apa yang engkau beritahu kepada mereka. Yang kau telah hiasi di hadapan mata mereka dengan kemaksiatan itu, bahawa kemaksiatan itu adalah indah. Yang engkau sesatkan mereka. Melainkan mereka inilah yang engkau kuasai. Selebihnya, kau tak mampu. Sebab itu, begini muslimah, kita ini perlu berjuang untuk meninggalkan kemaksiatan. Walaupun kita tahu sukar, walaupun ada saja dosa yang kita lakukan di atas muka bumi ini dalam kehidupan kita, betul kita tak mampu untuk kita kata tinggalkan dosa. Okey, dalam keadaan yang kadang-kadang ada saja dosa yang kita lakukan tanpa kita sedari. Kita dalam keadaan yang sentiasa terdedah kepada dosa. Dan ada di kalangan kita yang memang tak mampu untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan
kita tak terlepas. Itu maksud saya tak mampu. Kita tak terlepas daripada dosa kerana kita manusia biasa. Tetapi manusia yang dia sentiasa untuk meninggalkan kemaksiatan, dia berusaha sehabis usaha, maka mereka inilah yang sentiasa Allah jaga agar tidak diganggu-gugat oleh syaitan dan iblis ini. Kerana Allah dah kata kepada iblis, engkau boleh ganggu, kau boleh sesatkan hamba aku, tapi tak semua. Jika kita buat maksiat, inilah ruang yang kita buka kepada iblis, kepada syaitan untuk ganggu kita. Selama mana kita tak melakukan kemaksiatan, selama mana kita ingat perintah Allah, kita laksanakan perintah Allah, kita berzikir kepada Allah, kita sentiasa nak jadi seorang muslimah yang taat, syaitan tak boleh dan tak Okey, syaitan dia tak berani untuk ganggu kita. Apabila kita ini menjadi seorang muslimah yang taat kepada perintah Allah. Dan Nabi SAW ada ingatkan kepada kita ada masalah ke di belakang tabir? Kenapa daripada tadi mute dan unmutekan saya, admin? Okey, tak apa. Nabi SAW ya, ada ingatkan kepada kita bahawa syaitan ni dia akan sentiasa menghalang manusia untuk jalan ketaatan. Dan Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Syaitan, kejap ya. Okey, kita lihat di sini muslimah. Ada 3 jalan. Okay, ada 3 jalan yang mana syaitan ini sentiasa akan menghalang manusia supaya berada di jalan ini. Iaitu pertama jalan Islam. Kedua jalan hijrah. Dan ketiga jalan jihad. Nabi SAW bersabda di dalam hadis ini. Nabi kata, Inna syaitana qa'ada libni Adam. Inna syaitana qa'ada libni Adam bi'atrukihi. Syaitan dia akan sentiasa menghalang anak Adam ini daripada beberapa jalan. Jadi yang Nabi SAW sebutkan ini adalah antaranya. Ya. Pertama sekali Nabi kata faqa'ada lahu bi tariqil Islam. Syaitan dia akan menghalang kita ni manusia, hamba Allah ni daripada jalan Islam. Yang mana dia akan beritahu kepada kita. Faqala tuslimu wa tadharu dinaka wa dina abaika wa abai abika fa'asahu fa'aslama. Jadi syaitan ni dia akan kata kepada kita ni, dia akan kata, apakah engkau ni akan masuk Islam dan meninggalkan agamamu, agama bapamu dan agama bapamu ataupun agama nenek moyangmu lah, dia kata begitu.
Atau senang kita kata, ini untuk kalau pada konteks perbincangan hadis ini, Nabi SAW sebutkan tentang keadaan yang mana orang dia ni belum memeluk agama Islam. Tapi kalau saya nak relatekan dengan kehidupan kita yang sudah sedia Islam ini, ya Muslimah, syaitan ni tak akan pernah tinggalkan kita juga yang dah sedia Islam ni. Dia akan sentiasa mengganggu kita di atas jalan keislaman kita. Yang mana kita ni nak sentiasa memperbaiki Islam kita supaya kita menjadi seorang Muslimah yang lebih baik, yang lebih soleh. Syaitan ni dia akan ganggu. Tapi Nabi kata apa? Bila kita umat Nabi Adam itu, kita ni hamba Allah, kita mengingkari apa yang dia bisikkan kepada kita. Kan? Tentang Islam itu tadi. Kita nak jadi muslimah yang lebih baik, yang lebih solehah dalam kehidupan kita. Syaitan takkan biarkan kita. Syaitan akan sentiasa buat kita supaya kita berhenti di atas jalan ketaatan. Kita nak menjadi seorang muslimah yang lebih banyak bangun tahajud contohnya, yang lebih banyak membaca Al-Quran contohnya kita kata. Tapi adakah syaitan ni akan biarkan kita? Tidak. Dia akan ganggu. Dia akan kata, buat apa kau nak bangun-bangun tahajud ni? Kan, buat apa nak baca Quran banyak-banyak? Sikit-sikit sudahlah. Kan, kita kena jadi, jangan jadi melampau-lampau dalam agama. Dia akan kata gitu. Syaitan ni akan kata gitu pada kita. Dah sudah, sikit-sikit. Yang penting kau baca Quran. Yang penting kau solat 5 waktu, sudah. Tak payah lagi nak perbaiki lagi keislaman engkau. Syaitan biasanya dia akan buat kita begitu. Tapi Nabi SAW kata apa? Bila seseorang ni dia mengingkari apa yang dibisikkan oleh syaitan, apa yang disebutkan oleh syaitan, apa yang dihalang oleh syaitan itu tadi, syaitan dia akan pergi kepada jalan hijrah. Okey, syaitan akan pergi kepada jalan hijrah. Yang mana Nabi kata apa? Dia pun akan tengok bagaimana kita ni sebagai seorang muslimah, kita berada di atas jalan hijrah kita. Bila kita nak berhijrah kepada sesuatu yang lebih baik, ataupun kita ni nak meninggalkan perkara yang buruk. Ni semua hijrah ya muslimah, okey? Kita anggap ia sebagai satu perbuatan, kita hijrah daripada perkara yang tidak baik kepada perkara yang baik kepada perkara yang lebih baik. Ini semua adalah perbuatan-perbuatan hijrah kita. Ataupun berhijrah daripada dengan maksudnya yang daripada sudut bahasanya, berhijrah daripada sebuah tempat yang tidak baik kepada tempat yang lebih baik contohnya. Jadi di sini iblis ataupun syaitan dia akan kata kepada kita, dia kata tuhajiru wa tada'u ardaka wa sama'aka wa innama mathalul muhajir kamathalil farasi fit tiwali fa'asahu fahajara. Iblis ni ataupun syaitan ni dia akan beritahu kepada kita, jangan hijrah. Engkau nak hijrah, kau nak tinggalkan tempat engkau ni dah bagus dah. Mungkin ya, saya bagi contoh muslimah, kita ada satu pekerjaan yang mana gaji kita, Masya Allah, Tabarakallah. Gaji kita memang orang kata tak boleh dapat kat tempat mana-mana sebab besar sangat gajinya. Okey? Tapi masalahnya pekerjaan itu buat kita bergelumang dengan kemaksiatan. Kita nak tinggalkan pekerjaan tersebut. Syaitan tak akan biarkan kita tinggalkan pekerjaan itu. Dia akan bisikkan kepada kita, takkan nak tinggalkan, gaji besar. Kan gaji besar ni. Tak apa, orang buat maksiat-maksiat lah. Yang penting kau senang, hidup kau dapat duit banyak, kau duduk rumah mewah, dapat pakai kereta besar. Kan? Tak kisah. Yang penting kau betul-betul ada satu kehidupan yang mantap, ekonomi yang begitu membanggakan. Syaitan tak akan biarkan kita. Tapi Nabi kata orang ini dia tetap berhijrah. Dia tetap dengan keputusan dia untuk meninggalkan perbuatan ataupun pekerjaan tersebut. Kerana yang dia cari ialah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak lagi kerja yang ada gaji besar tapi tidak bergelumang dengan kemaksiatan, betul tak? Berapa banyak lagi kerja yang mana pekerjaan, ruang pekerjaan yang kita boleh cari, yang kita boleh peroleh. Gajinya besar juga. Dan alhamdulillah, tidak ada kemaksiatan dalam pekerjaan itu. Tapi syaitan macam tadi kita kata, syaitan dia akan menakut-nakutkan kita. Dia akan buat kita rasa sedih. Dia akan buat kita terus-terusan berada dalam keadaan itu dan dia akan buat kita jadi bimbang dengan
apa yang akan kita tinggalkan. Iaitu yang kita nak hijrah itu tadi. Tapi Nabi kata, kita ni sebagai manusia kita biarkan dia dan kita terus berhijrah. Syaitan, dia akan lihat kepada jalan yang ketiga. Okeylah, nak ganggu keislaman dia tak boleh, hijrah dia pun tak boleh. Kita lihat bagaimana jihad dia. Kalau sesiapa yang ikuti perbincangan yang pernah yang ada saya tampilkan pada minggu lepas, baru minggu lepas, saya dah sebut tentang jihad di Masjid Darul Ghufran, kuliah penawar hati juga. Tu jihad melawan hawa nafsu, jihad meninggalkan kemaksiatan. Ini juga dipanggil sebagai jihad. Jihad ni tak semestinya kita kata keluar pergi berperang. Walaupun dalam hadis ini, dalam hadis ini Nabi SAW sebutkan tentang peperangan. Tapi bila kita nak relatekan dengan kehidupan kita, konteks kita pada hari ini, kita kata jihad ini adalah jihad kita tinggalkan hawa nafsu kita. Maksudnya kita berjuang untuk mengenepikan hawa nafsu yang tidak baik. Jika kita mampu melakukan hal yang sedemikian, bermakna itulah jihad kita yang sebenar-benarnya dalam kehidupan. Kerana dalam perbincangan para ulama juga mengatakan sebelum seseorang dia nak keluar pergi berjihad, berperang tu kan pada zaman Nabi, dia perlu berjihad melawan hawa nafsunya terlebih dahulu. Kerana itulah jihad yang paling besar sebagaimana hadis Nabi SAW. Dan dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahawa orang ini, syaitan kata kepada dia, engkau nak jihad buat apa? Kan kau nak jihad ini, kau akan tinggalkan harta engkau. Kau akan tinggalkan isteri engkau. Kau akan tinggalkan ahli keluarga engkau. Bila engkau mati, orang lain yang akan mewarisi harta engkau. Orang lain yang akan bernikah dengan isteri engkau. Orang lainlah yang akan dapat apa yang engkau usahakan selama ini. Buat apa kau nak pergi berjihad? Ini bisikan syaitan. Tapi Nabi kata, orang ini dia tetap di atas jalan keislamannya. Dia tetap di atas jalan hijrahnya. Dia tetap di atas jalan jihadnya. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ وَمَنْ قُتِلَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ وَإِنْ غَرِقَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ أَوْ وَقَصَتْهُ دَبَّتُهُ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ. Mereka yang berjuang melawan syaitan, maknanya mereka ni meninggalkan kemaksiatan. Mereka taat kepada Allah dan mereka ni tak nak dengar pun apa yang syaitan ni nak cakap kepada mereka. Tetap terus memperbaiki keislaman, tetap terus dalam keadaan berhijrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetap terus berjihad melawan hawa nafsunya, melawan kemaksiatan ini. Nabi kata siapa yang dia mati, dia buat semua itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala berhak untuk masukkan dia di atas, berhak untuk masukkan dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa yang dia terbunuh, kalau tadi kan dia meninggal dunia bila dia benar-benar betul-betul dia jaga keislaman dia ini. Dia seorang muslimah yang salihah, yang taat kepada Allah. Seorang muslimah yang sentiasa nak berhijrah di atas jalan kebaikan. Seorang muslimah yang sentiasa berjihad untuk melawan hawa nafsunya. Bila kita ni muslimah, kita mati dalam keadaan yang sedemikian, Nabi kata apa? Allah berhak memasukkan dia ke dalam syurga Allah. Kerana apa? Dia berusaha, dia berjuang untuk melawan syaitan ini. Gangguan syaitan tersebut, dia dapat tepis. Kerana dia berusaha untuk menjadi seorang muslimah yang taat, dan kerana itu Allah berhak untuk masukkan dia ke dalam syurga Allah. Begitu juga kalau sekiranya dia terbunuh, kan? Kalau sekiranya dia ini mati lemas, kalau sekiranya dia itu jatuh daripada kenderaan, maksudnya dia kemalangan contohnya. Okay, kalau kita nak relate lah dengan konteks kita kan, pada hari ini dia kemalangan, bawa kereta, dia kemalangan. Nabi kata untuk orang yang begini Allah berhak masukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Daripada hadis ini jelas kepada kita bahawa hidup kita adalah perjuangan. Perjuangan untuk meninggalkan kemaksiatan, perjuangan untuk menjadikan syaitan tidak berjaya menghalang kita berada di atas jalan ketaatan. Tapi
Kalau kita ni sebagai seorang muslimah, kita membuka ruang itu tadi. Kita sendiri yang membiarkan diri kita terus-terusan dalam kemaksiatan, dosa. Kita sebenarnya yang membuka ruang itu tadi supaya syaitan terus bersama dengan kita. Syaitan tunjukkan jalan kepada kita bagaimana untuk untuk menjadi seorang muslimah yang lebih dahsyat lagi. Ya. Lebih dahsyat tu maksudnya lebih dahsyat di atas jalan kemaksiatan. Sekarang ini ya, kita seboleh mana kita nak terus-terusan berada di atas jalan Islam, di atas jalan hijrah kita, di atas jalan jihad kita, agar kita ni nak kita tutup kehidupan kita dengan sebaik-baik penutupan, sebaik-baik pengakhiran, sehingga itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita ke dalam syurganya. Ini tujuan, kepentingan yang saya nak kata, kepentingannya kita ni muslimah berjuang sehabis usaha kita ini. Seboleh manalah kita ikut kepada kemampuan kita agar kita dapat meninggalkan kemaksiatan. Kerana apa? Kalau kita tak tinggalkan kemaksiatan, kita terus-terusan berada di atas jalan kemaksiatan, bukan sahaja syaitan ini berani ganggu kita daripada pelbagai arah. Kan kita pernah bincangkan, syaitan itu dia akan ganggu kita daripada depan, belakang, kanan dan kiri. Syaitan dia akan berusaha sehabis usaha untuk merosakkan agama kita, merosakkan akhirat kita. Dan kalau kita tak berjuang untuk melawan dia, bukan saja dia ni yang ganggu kita, tetapi ada makhluk-makhluk lain yang akan mengganggu kehidupan kita sehingga kehidupan kita ni tidak menjadi tenang. Okey, kalau kita rujuk kepada perenggan yang berikutnya, dijelaskan kepada kita syaitan-syaitan dari kalangan manusia juga akan berani untuk mengganggu pelaku maksiat. Maksudnya syaitan di kalangan manusia orang yang jahat, orang yang tidak taat kepada Allah, orang yang mereka ini sentiasa berada di atas jalan kemaksiatan, mereka akan lebih mudah untuk ganggu kita. Ganggu kita maksudnya ajak kita untuk berada bersama-sama dengan mereka. Kita ni muslimah, kalau kita seorang-seorang buat maksiat, biasanya dia tak berapa kuat. Tapi kalau kita ada support pillow kita, maaf saya kata gitu kita ada support kita. Okay? Kita ada sokongan daripada teman-teman yang sama macam kita. Kan? Sama juga ahli maksiat, sama juga ahli yang tak solat. Kita akan sama-sama dengan mereka, kita akan jadi lebih kuat. Ini dipanggil sebagai gangguan. Gangguan ini, mereka akan support kita. Dah sudahlah, tak payahlah nak solat-solat gini. Kita mau tak payah. Sebab apa? Kita ada members yang sama macam kita. Sebab itu bila kita nak kawan, kita kawan dengan orang yang baik-baik. Yang mana mereka ni jauh daripada kemaksiatan. Supaya jiwa kita mantap di atas jalan hijrah kita, jalan Islam, jalan jihad itu tadi. Tapi kalau kita kawan dengan orang yang, maaf cakap lah ya, yang bawa kita, yang ajak kita buat perkara-perkara macam ini, susah. Bukan saya kata tak boleh, boleh. Tapi agak sukar untuk kita terus-terusan berada di atas jalan ketaatan. Dia nanti ada je yang slack dia. Ada je yang slack dia. Sebab itu Nabi suruh kita pilih kawan yang baik. Kawan yang soleh. Kalau kawan ini dia tidak memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan kita, Nabi tak suruh kita pilih teman yang baik. Nabi kata kawanlah dengan siapa yang kau nak kawan. Nabi mungkin akan kata begitu. Tapi Nabi kata pilih kawan. Cari kawan yang betul-betul. Yang boleh bawa kita di atas jalan ketaatan. Pilih kawan yang mana kawan tu contohnya Nabi berikan kawan seperti orang yang jual minyak wangi. Supaya tempias wanginya ada dengan kita. Kalau kita duduk dengan kawan umpama orang yang pembuat besi, percikan api daripada besi itu akan terkena pada baju kita. Ini pesan Nabi, bukan pesan saya. Kerana apa kita nak elakkan gangguan-gangguan ini? Agar kita terus-terusan nak jadi seorang muslimah yang taat kepada Allah. Okey? Kemudian, dosa dan maksiat kita yang kita lakukan juga akan memberi kesan pada ahli keluarga dan harta benda kita. Isteri, anak-anak, ibu ayah kita, adik-beradik dan juga harta benda kita akan turut terkesan dengan perbuatan maksiat yang kita lakukan. Dan pastilah orang kalau dia buat jahat, dia buat maksiat, ada tindakan undang-undang
yang akan dikenakan kepada diri dia, ikut kepada tempat masing-masing lah ya. Kalau kita duduk di Singapura, pasti takkan terlepas lah daripada tindakan undang-undang kalau kita buat jenayah dan sebagainya, kan? Dan di sini juga disebutkan kepada kita, yang paling penting juga di sini kata apa? Kita akan ada gangguan pada sudut jiwa kita sendiri. Kalau kita lihat kepada perenggan yang kedua terakhir dalam kitab saya ni lah, kalau muka surat 205 kan, dia kata begitu pula dengan jiwanya sendiri yang menjadi liar dan menyulitkannya. Iaitu hati kita jadi liar, jiwa kita ni tidak terpandu, kan? Kita susah untuk kawal nafsu, susah untuk kawal rasa marah, susah untuk kawal lidah kita, susah untuk kawal banyak perkara dalam kehidupan kita kerana dia dah terlalu liar. Jiwa kita ni tak dapat dikawal. Dan di sini Imam Ibn Qayyim kata apa? Apabila orang itu ingin melakukan kebaikan, maka jiwa tersebut tidak mahu mentaati dan tunduk kepadanya. Bila kita nak buat baik, ada sahaja. Ada sahaja kata-kata yang akan menghalang. Ada sahaja hal-hal yang kita rasa tak nak buat. Kerana jiwa kita sudah terlampau liar dan tak dapat untuk dikawal itu tadi. Dan melainkan justru membimbingnya kepada perkara-perkara yang membinasakannya, baik secara sukarela ataupun secara terpaksa. Jadi ini yang berlaku dalam diri seseorang yang mana dia sentiasa melakukan kemaksiatan. Gangguan itu datang bukan hanya daripada iblis dan syaitan, tetapi ia boleh datang daripada pelbagai sudut dan juga pelbagai makhluk. Sebagaimana yang telah kita sebutkan itu tadi. Okey, baik. Seterusnya kita lihat di sini ya. Imam Ibn Qayyim juga memberikan kepada kita dengan solusi pada hal yang disebutkan itu tadi. Dia kata apa? Ketaatan kepada Allah adalah benteng. Ini yang cantiknya perbincangan dalam kitab Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Bila dia dah sebutkan masalah, isunya macam mana, apa yang berlaku, apa yang akan buat kita ni jadi susah dan sebagainya, dia datangkan kepada kita dengan solusi, iaitu ketaatan kepada Allah. Kalau kita tidak mahu diganggu oleh syaitan yang sentiasa akan mengheret kita terus jauh daripada Allah, kita tidak mahu diganggu oleh orang-orang yang nak kita sentiasa buat perkara jahat. Kita tidak mahu ahli keluarga kita terkesan ataupun mereka ini turut terkena tempias dosa yang kita lakukan. Dan kita tidak mahu dikenakan dengan tindakan undang-undang. Kalau kita ni buat jenayah kan, kita buat penipuan ke apa, ni semua kemaksiatan lah. Kita buat hal-hal yang memfitnah orang lain, kita boleh dikenakan tindakan undang-undang. Dan kalau kita tidak mahu, jiwa kita ini tidak tenteram, jiwa kita liar sehingga tidak dapat dikawal, sehingga kita nak buat perkara baik pun tak dapat. Syaratnya ialah terus-terusan berada di atas jalan ketaatan. Itulah benteng kita. Antaranya ialah bila kita banyak berzikir kepada Allah, banyak bersedekah, membimbing orang yang jahil. Maksudnya kita berusaha untuk bantu orang yang tidak baik ataupun orang yang mana mereka ini ada banyak sangat hal-hal problem lah dalam hidupnya, kita bantu. Ini adalah pahala. Okay, jalan ketaatan yang diberikan cadangan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah kepada kita. Dan juga dia kata, kita ni jadi orang yang menyuruh kepada hal yang baik, menghalang dari melakukan kemungkaran. Maknanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kita sentiasa ajak orang buat perkara-perkara yang baik. Dan dalam masa yang sama, jangan lupa, kita perlu menjadi seorang muslimah yang mana sentiasa mengingatkan orang lain agar kita ni tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Itu dipanggil sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Kesemua contoh yang diberikan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah di sini, ia merupakan contoh-contoh yang mana untuk kita ini sentiasa berada di atas jalan ketaatan, jalan yang mana kita sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey? Dan kalau kita lihat pada perenggan yang terakhir di sini, dikatakan kepada kita, penyebab munculnya keburukan dan kebaikan itu ialah saling berlawanan. Dan kita hendak pemenangnya dan pemenangnya adalah kebaikan. Kita kalau buat baik, kita buat buruk, dalam hidup kita ini, kedua-dua ini dia akan satu yang dominan. Okay?
daripada contoh ini. Dia akan ada satu yang dominan. Contohnya, kita ni perlu banyak buat perkara yang baik. Kerana apa? Kebaikan akan menundukkan kejahatan. Kita perlu banyak buat amal soleh. Kerana apa? Amal soleh kita lah yang akan buat kita tinggalkan perkara-perkara kemaksiatan. Sebab itu, dia dominan. Dia lebih mendominasi. Kebaikan, ketaatan, kesolehan akan lebih mendominasi dalam kehidupan kita. Ia akan menjadi benteng untuk kita sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu di sini Nabi SAW ada mengajarkan kepada kita dengan sebuah doa. Doanya agak panjang tapi saya ambil sedikit sahaja. Daripada bahagian doa itu untuk saya relatekan dengan perbincangan kita pada pagi ini sebagai menutupi keseluruhan perbincangan kita berkenaan dengan gangguan daripada makhluk lain ini apabila kita melakukan kemaksiatan. Terutama sekali yang kita nak halang diri kita diganggu oleh syaitan itu tadi. Dan di sini Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Nabi minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan diri baginda sebagai seorang hamba yang taat kepada Allah. Kerana kita tahu tadi ketaatan adalah benteng kita untuk kita meninggalkan kemaksiatan. Okey, sebentar ya. Ketaatan ini adalah benteng untuk kita meninggalkan kemaksiatan. Maknanya dia akan jadi shield supaya kita ni tak masuk pada perkara-perkara yang boleh menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Maka sebab itu di sini Nabi SAW berdoa kepada Allah dengan doa yang bagi saya amat cantik. Setiap untaian lafaznya, perkataannya, Masya Allah Tabarakallah. Nabi kata dalam doa ini, Rabbi ja'alni laka syakkaran, laka dhakkaran. Okay? Rabbi ja'alni laka syakkaran laka, dhakkaran laka, rahaban laka, mitwa'an laka, mukhbitan ilaika, awahan muniban. Nabi doa kepada Allah di sini. Nabi kata, wahai Tuhanku, jadikanlah aku hamba yang sentiasa bersyukur kepada Kau. Perkataan syakaran ini menunjukkan satu keadaan yang bersungguh-sungguh, yang sentiasa. Tidak ada satu saat pun aku tak bersyukur kepada Engkau. Penggunaan perkataannya syakaran untuk menunjukkan satu keadaan yang betul-betul, yang kita nak sungguh-sungguh. Dia bukan syukur yang biasa-biasa. Begitu juga Nabi minta kepada Allah, zakaran laka, aku jadi hamba Engkau, hamba Allah yang sentiasa berzikir kepada Engkau, yang sentiasa menyebut namamu. Ini ketaatan. Kita syukur kepada Allah, kita berzikir kepada Allah, ya muslimah. Kedua-dua ini adalah bentuk ketaatan yang kita suguhkan, yang kita berikan, yang kita hadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita kata kepada Allah, rahaban laka, mitwa'an laka, mukhbitan ilaika, awahan muniban. Yang mana maksudnya di sini kita kata kepada Allah, wahai Allah, tadi kan, wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang sentiasa bersyukur kepadamu, ingat kepadamu, takut serta taat kepadamu, bertaubat kepadamu dan sentiasa kembali kepadamu. Tadi pun saya dah kata, kita sebagai seorang muslimah, kita tak terlepas daripada dosa. Ada sahaja dosa yang kita lakukan dalam masa 24 jam. Mungkin tadi kita termengumpat kawan kita kata itu, terkata ini kan. Ini dosa yang kita lakukan. Sebab itu kita perlu banyak doa kepada Allah supaya hati kita ni tidak liar muslimah. Hati kita jinak. Bila kita buat dosa, kita tahu apa yang perlu kita lakukan. Cepat-cepat kembali kepada Allah. Inilah yang Nabi SAW minta dalam doa baginda, iaitu supaya jadikan kita seorang muslimah yang sentiasa bersyukur, sentiasa ingat kepada Allah, takut kepada Allah, taat kepada Allah, bertaubat kepada Allah dan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Dan antara doa dan di akhir doa ini Nabi SAW minta kepada Allah, Rabbi taqabbal taubati waghsil haubati wa ajib da'wati wa thabbit hujjati wa saddid lisani wahdi qalbi waslul sakhimata sadri.
Dalam doa ini, Nabi SAW bersabda, Nabi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Nabi minta di sini kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar terima taubat kita. Kita banyak melakukan kemaksiatan dalam hidup kita muslimah dan kita perlu banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita hendak taubat kita adalah taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita doa kepada Allah, ya Allah, kau terimalah taubat aku. Bersihkanlah dosa-dosaku dan perkenankan doaku. Doa, setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah, kita minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan doa kita. Setelah kita menjadi hamba Allah yang bertaubat, yang kembali kepada Dia, yang sentiasa ingin mengingati dan bersyukur kepadanya, dan kita minta Allah bersihkan dosa-dosa kita, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menerima doa yang kita panjatkan kepada Dia. Dan lalu kita minta kepada Allah dalam doa ini, ya Allah, kau tetapkanlah hujahku. Kau tetapkanlah hujah aku ini supaya luruslah lidah aku ketika aku mengatakan kebaikan, ketika aku mengajak orang lain kepada kebaikan, ketika aku ini menjadi orang yang beritahu kepada orang lain bahawa ini adalah perkara yang mungkar. Supaya lidah aku lurus. Mungkin kita sebagai seorang ibu, kita sebagai seorang anak, kita nak ahli keluarga kita berada di atas jalan ketaatan. Kita nak semua orang yang kita sayang sentiasa bersama-sama dengan kita untuk membina sebuah keluarga yang betul-betul salihah, yang taat kepada Allah. Kalau kita bersama dengan teman-teman kita, kita nak teman-teman kita membina ukhuwah, perhubungan, ikatan yang saleh dan salihah, yang sentiasa taat kepada Allah. Sebab itu kita minta supaya lidah kita adalah lidah yang lurus, agar lidah ini dapat memberikan kata-kata yang baik kepada orang di sekitar kita. Dan juga kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala berikan petunjuk pada hati kita. Kalau hati kita ini ada banyak sangat kesakitannya, ada banyak sangat permasalahannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan keringanan, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hati kita ini dengan kesembuhan. Dan paling penting di akhir doa ini, Nabi minta kepada Allah, ya Allah, kau hapuskanlah setiap perkara yang membelenggu hatiku. Setiap perkara yang menyesatkan jiwa aku. Dan mudah-mudahan muslimah, dengan doa ini, kita sentiasa menjadi seorang muslimah yang taat di atas jalan Allah untuk membentuk jati diri kita sebagai seorang muslimah yang salihah. Di atas jalan ketaatan, bertaubat kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah. Itulah ruang ataupun kita kata itulah jalan untuk kita sentiasa memiliki hati yang mendapat petunjuk dari Allah. Memiliki hati yang sentiasa tenang, yang mana setiap hal yang membelenggu hati kita, Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat dan Allah Subhanahu Wa Taala akan hapuskan. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan pada pertemuan kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah, memberikan petunjuk pada setiap apa yang berlaku dalam kehidupan kita ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ringankan setiap permasalahan yang ada pada jiwa kita. Dan alhamdulillah selesai pada pagi ini poin kita yang ke-41 dan insya-Allah kita akan masuk kepada poin yang ke-42 pada minggu hadapan dan mudah-mudahan perbincangan kita pada pagi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, terutamanya diri saya, dan doa tadi mudah-mudahan dapat dihafal, dapat diamalkan agar ia dapat membantu untuk menguatkan setiap jiwa yang lemah, setiap jiwa yang resah, setiap jiwa yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Terima kasih sekali lagi Muslimah di atas perhatiannya, dan mudah-mudahan kita jumpa pada minggu hadapan. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa. Saya tutup kuliah kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.